Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda kiriman email daripada Hasna. Saya pernah balik KC dari rumah saya menunggang motosikal seorang diri. Beberapa kali saya ternampak ada orang yang sama di tepi jalan laluan yang saya gunakan untuk pulang ke rumah. Saya menetap dekat kawasan Marsiling. Waktu itu saya berjumpa dengan kawan-kawan saya di Woodlands. Menunggang motosikal balik ke rumah KC pukul 2 lebih pagi. Pada mulanya dekat kawasan saya letakkan motosikal di Woodlands, dah pun rasa meremang. 2-3 kali toleh tengok kiri kanan. Tempat tu tiba-tiba rasa sunyi pula. Tempat letak kereta bertingkat di Woodlands. Tak nak sebutkan kawasan mana. Tapi inilah dekat dengan kedai kopi 24 jam. Saya pun sarungkan helmet. Terasa lagi macam ada orang ikut ataupun orang memerhatikan saya. Saya toleh kiri, toleh kanan. Saya ni jenis yang akan letak motosikal saya di tempat yang dikhususkan. Saya bukan jenis rider yang akan meletak motosikal tepi jalan dekat pejalan kaki. I'm not that sort. Saya akan bersusah payah cari parking, letak, dan saya akan pergi ke tempat yang mana kawan-kawan saya akan berkumpul. Jadi kawan-kawan yang lain pun menunggang motosikal, tapi mereka ni letak dekat tepi jalan, dekat atas pavement. Saya ni seorang saja yang letak dekat multi-story car park. Setelah saya toleh 2-3 kali, saya pun turun daripada kawasan tempat letak motosikal tu. Saya letak motosikal di tingkat 2. Kemudian saya menunggang motosikal saya daripada tingkat 2 tu turun ke bawah, nak pergi ke tingkat 1 sebelum keluar daripada tempat letak motosikal yang disebutkan. Anda bayangkan, bila saya turun bukit daripada multi-story car park menggunakan motosikal saya ni, saya lalu depan, kemudian saya tunggang lagi perlahan-lahan. Sampai dekat tingkat slope nak turun ke bawah tu, KC, saya ternampak ada perempuan ni tengah diri tau. Tak naik, tak turun, sedang berdiri tegak. Saya tersentak, KC. Bila saya belok tu, saya pusing sempat toleh. Masih ternampak perempuan tu sedang berdiri dekat slope. Pusing, turun satu lagi, turun keluar dari kapak. Saya belok sebelah kiri. Dan terus berdesut, KC katanya di sini. Berdesut saya untuk pulang ke rumah dekat kawasan Marsiling. Dan bila saya lalu dekat kawasan ni, dekat Marsiling nak pulang ke rumah saya ni tinggal dekat kawasan Marsiling, blok 2 digit. Tempat ni tempat rumah lama, KC. Seram. Tiba-tiba saya nampak dekat tepi jalan, betul-betul berdekatan dengan sebuah rumah. Rumah ni adalah sebuah rumah sewa. Rumah sewa, tapi bukan milik Singapura. Faham-faham je lah dekat mana yang saya maksudkan. Dekat kawasan tu saya nampak perempuan yang sama, KC, berdiri dekat tepi jalan, sedang berdiri tegak memandang ke satu arah. Tengah tunggang motosikal ni. Dah belok saya nak teruskan perjalanan, saya terperasan sampaikan saya toleh belakang. Bukankah ni perempuan tadi? Dah nampak 2 kali, KC. Teruskan menunggang lagi sampai dekat simpang 4. Saya belok sebelah kiri, naik atas dekat bus stop, KC, tengah berdiri. Pukul 2 lebih pagi, KC. Dah 3 kali nampak. Akhirnya sampai dekat kawasan rumah saya. Saya tahu kalau balik pukul 2 pagi, multi-story car park bahagian bawah dah tak ada lagi dah, tempat kosong. Kena naik tingkat 2, KC. Oleh kerana saya takut,
Saya ni jenis yang saya katakan akan patuh undang-undang. Tapi waktu tu memang saya sedang takut. Apa yang saya buat? Saya pun letakkan motosikal betul-betul dekat tepi blok rumah saya. Buka helmet, baru nak jalan, bau harum Casey. Ya Allah ya Tuhanku, wanginya katanya di sini. Anda bayangkan harumnya, wanginya. Dalam hati saya membaca surah Al-Fatihah dan saya teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Tengah jalan, bau harum tu macam ikut saya Casey. Daripada saya letakkan motosikal di tepi blok, tengah jalan dekat Marsiling, blok double digit. Dia boleh ikut Casey bau sampaikan depan lift. Saya tekan butang lift nak masuk dalam lift. 2 kali saya tarik nafas. 2 kali Casey. Saya toleh kiri kanan tapi memang tak nampak apa-apa. Dalam hati, ya Allah, takkan dia ikut aku balik? Saya tetap buat bodoh, tak nak layan. Saya teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sampai atas depan pintu rumah, saya keluarkan kunci. Sebelum masuk, saya beri salam. Buka pintu, tergerak hati Casey. Saya berhenti seketika. Tutup balik pintu. Saya jalan dan tinggalkan depan pintu rumah saya. Dah tutup pintu besi, pintu kayu dah tutup, dah kunci balik. Saya pun teruskan berjalan menuju ke arah lift dekat hujung koridor. Jalan. Casey, bila saya jalan, nasib baiklah saya tak masuk dalam rumah saya Casey. Tengah jalan, dekat belakang saya dengar bunyi orang jalan seret kaki. Dalam hati, ya Allah, dalam rumah saya ada ibu saya, ada adik saya. Sampai dekat lift ujung, saya masuk dalam lift, tekan tingkat 1 turun ke bawah, jalan sampai dekat kawasan kedai. Saya duduk dekat kedai kopi, minum 1 botol air untuk membuang waktu dekat sana. Barulah saya pulang. Waktu saya pulang berjalan ke arah blok, perasaan takut tu masih ada. Tapi perasaan diekori, bau harum sudah tidak ada lagi. Saya tak tahu kenapa, tetapi bila saya kongsi kisah ini bersama dengan rakan-rakan saya yang kita lepak pada malam tu, mengatakan multi-story car park dekat ... ni memang berhantu. Sekarang ni kalau saya lepak dengan mereka, saya dah tak letak motosikal saya dekat multi-story car park. Pergi jalan sudah. Saya letak motosikal di tepi jalan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Terima kasih kepada para pendengar Ria yang sedang menonton dan mendengar. Saya sekarang sedang live di Facebook Ria. Apa khabar teman-teman di Facebook? Live di YouTube. Apa khabar teman-teman YouTube? Sebabnya ada yang kata Casey buat live Facebook lah, YouTube lah. Saya buat lah kedua-duanya sekali. Tak setiap kali saya akan selalu live di Facebook atau YouTube, tengoklah mana yang boleh. Sebabnya ada kalanya saya tak bawa handphone, satu lagi handphone tak charge
Biasalah. Jadi terima kasih pada anda yang sedang mendengar sekarang ini. Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey. Dan saya akan semak kiriman-kiriman yang dikirimkan di Facebook dan juga di YouTube sebentar nanti. Tapi sekarang saya nak berkongsi satu kisah yang diketengahkan ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini entah benar ataupun tidak, saya tidak ingin anda mempercayai apa jua kisah yang saya bacakan. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Itu yang saya inginkan dari anda semua, ya. Kalau kisah ini tipu lah, siapa suruh percaya? Kita anggap seperti menonton filem seram, seperti membaca novel seram, tidak lebih dari itulah. Itu yang saya inginkan dari anda semua. Berikut ini kisah daripada Nurliana, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Katanya perkara ini berlaku selepas beliau berpisah dengan suami dengan cara yang tidak baik lah, ya. Berpisah dengan suami dengan cara yang paling teruk yang boleh saya fikirkan. Katanya di sini saya tak nak ceritakan tentang apa yang bekas suami saya buat. Tapi lebih teruk lagi apabila hak penjagaan anak-anak ni, ya, direbut oleh keluarga bekas suami dan saya pastinya sebagai ibu. Saya ada 2 orang anak. Kedua-duanya masih kecil. Satu berusia 5 tahun, satu berusia 7 tahun. Kedua-duanya saya nak jaga dan nak besarkan. Jadi turun naik mahkamah kisi. Sampaikan bila keluarga suami mendapat tahu yang kemungkinan saya akan mendapat hak penjagaan anak-anak sepenuhnya, mereka tak puas hati, ya, mereka pasang lawyer untuk dapatkan hak. Dan akhirnya saya diberikan hak untuk menjaga. Bekas suami boleh kunjungi untuk jumpa anak-anak, bawa dia keluar pada hari-hari tertentu sahaja. Hak mutlak penjagaan 100% diberikan kepada saya. Jadi mereka gunakan macam-macam cara. Mengatakan yang saya tak boleh jaga anak, mengatakan yang saya tidak ada tempat tinggal, saya akan merimpat rumah orang. Jadi perkara-perkara ini harus saya buktikan pada mahkamah yang mana saya ada tempat tinggal dan sebagainya lah. Walhal pada waktu itu memang tak ada rancangan saya untuk duduk dengan kakak saya. Tapi masalahnya kakak saya ada ramai anak dan nanti ia akan dijadikan sebagai satu bahan untuk dibawa ke mahkamah. Yang mana saya duduk dalam sebuah rumah 3 bilik dengan begitu ramai orang dan sebuah environment yang tidak kondusif, yang tidak baik untuk anak-anak saya, ya, iaitu anak bekas suami lah. Jadi saya kena cari jalan. Akhirnya saya berusaha mencari sebuah rumah sewa. Rumah sewa saya dapat Casey di Bukit Panjang. Rumah sewa saya dapat. Saya dah sign kontrak, dah jumpa dengan ejen rumah, dapatkan surat yang saya akan duduk rumah ni sekian-sekian waktu. Ini perjanjian untuk bawa ke mahkamah yang saya dah ada tempat tinggal rasmi. Jadi supaya mereka tidak ada cara untuk merampas anak-anak saya. Jadi inilah kisahnya terjadi yang berlaku pada saya di rumah yang saya sewa di Bukit Panjang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Setelah saya tinggal di rumah tu selama hampir 3 minggu. Ini selepas saya jumpa bekas keluarga suami di mahkamah. Mula berlaku perkara-perkara ganjil depan rumah. Anak saya 5 dengan 7 tahun. Saya juga bekerja. Jadi bila saya keluar pergi kerja, anak saya akan saya hantar ke rumah ibu saya untuk dijaga baru saya pergi kerja.
Balik saya akan ambil dan pulang ke rumah. Itu pun dijadikan isu. Katanya saya bekerja, siapa nak jaga anak-anak? Kemudian saya katalah, ibu saya akan jaga. Kenapa pula ibu? Kan susah. Anak-anak tu kesian kena sana ke hulu ke hilir. Kemudian saya tetap dengan pendirian saya. Ibu saya ni tinggal di sebuah rumah sewa, tak nak cakap tempat kawasan mana, dengan seorang adik saya, dengan ayah saya. Satu bilik tidur saja. Jadi memang tidak bolehlah anak-anak saya dengan saya tinggal di sana. Rumah saya di Bukit Panjang yang saya sewa. Saya tengah duduk waktu malam dekat ruang tamu, tengah buat paperwork KC nak habiskan kerja saya. Anak-anak dah tidur. Tengah duduk ni, dekat koridor dengar bunyi orang berjalan dengan gelang kaki. Bunyi loceng. Loceng gelang kaki. Saya sampai terhenti seketika. Dalam hati ni bercakap, siapa pula yang jalan dengan gelang kaki berloceng malam-malam ni? Diam, tak apa, buat kerja lagi, buat kerja. KC makin menjadi-jadi KC. Bunyi gelang kaki dekat luar rumah. Malam pertama, selepas 3 minggu saya tinggal dekat rumah ni. Kemudian malam kedua, selepas 3 minggu, sama juga. Waktu malam bunyi gelang kaki, anak-anak dah tidur dah. Saya tengah buat paperwork lagi. Menakutkan. Tapi itulah, saya buat bodoh tak indahkan. KC setelah 3-4 malam saya dengar bunyi gelang kaki. Malam keempat tu, sebelum tu saya jumpa dengan seorang kenalan saya lah, tak nak sebut lah siapa kenalan, saudara, mungkin kawan. Saya beritahu tentang gelang kaki bunyi loceng depan rumah. Dia kata, hati-hati benda-benda yang berloceng ni adalah mainan jin ataupun syaitan. Pada satu malam, malam yang keempat, dekat luar rumah saya ambil botol yang mana sudah dibacakan, saya spray depan rumah sebelum tidur. Anak-anak dah masuk tidur, saya ni sebelum tidur. Anak saya tidur pukul 9:30 malam. Saya spray depan rumah, dekat tepi, spray. KC masuk balik rumah, tutup pintu dan buat paperwork lagi. Tengah duduk, dah tak dengar lagi dah bunyi loceng kaki. Alhamdulillah, saya terus buat kerja KC. Sampai pukul 11 suku kalau tak silap saya pada waktu itu. Saya pun simpan fail masuk dalam beg, masuk dalam bilik tidur saya. Anak saya 2 orang, abang dengan adik tidur bersama. Saya satu bilik. Bilik saya ni bilik tepi tingkap koridor. Anak saya tidur dekat master bedroom. Sebab saya kata pada anak-anak, kalau malam nak shishi, nak buang air kecil, masuk toilet ni. Jangan pergi toilet dapur. Takut KC mereka jalan jatuh masuk toilet ni Jadi saya tidur dekat bilik menghadap koridor yang mana dengar bunyi loceng kaki lah. Tengah baring ni KC dekat atas katil. KC ingatkan dah habis, dah spray awal tadi kan. Tingkap bilik saya, tuk 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 tuk. Malam-malam hari KC, tuk 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 tuk. Dan tiba-tiba bila saya diam, bunyi suara meringik KC yang halus dan amat menakutkan. Astaghfirullahalazim. Saya baca ayat kursi, suara saya terketar-ketar KC. Takut, tapi saya tetap kuatkan semangat kerana anak-anak. KC nak tahu tak? Saya yakin yang hantar ni
bekas keluarga suami saya. Bekas suami saya. Tak puas hati dihantar ke sini, nak takut-takutkan saya. Tapi nasib baik tak ganggu anak, tak kisah. Jangan ganggu anak saya. Malam esok sama, tingkap bilik tok 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 tok. Bunyi suara halus dan menakutkan. Sambil saya dengar suara, dengar ketuk tingkap Casey. Baca lagi ayat kursi, baca lagi dalam hati, ya Allah, lindungilah aku dengan anak-anak. Sampaikan benda ini berlaku dah masuk 2 minggu. Pada satu malam, saya dengan anak-anak dekat ruang tamu. Waktu tu jam 11 malam, hari Jumaat. Yalah, besok Sabtu tak sekolah. Jadi saya dengan anak-anak dah rancang untuk tengok DVD. Saya dah beli DVD tu. Dah nak pasang ni. Dah beli makanan dah sampai. Kira movie night dengan anak-anak saya. Tengah duduk, tiba-tiba anak lelaki saya yang berusia 7 tahun. Mama, there's a black lady in the kitchen. Saya diam. Saya tukar topik. Tak nak cakap, saya cakap pasal benda lain. Come, watch movie. Saya langsung tak cakap tentang apa yang anak saya cakapkan. Dah play button, duduk. Anak saya lelaki ni asyik terjenguk dekat dapur. Tengok dekat dapur. Jenguk. Mama. There's a black lady in the kitchen. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya masih tak layan anak saya. Saya diam. Tengok TV, tengok. Anak saya tadi berkali-kali tengok dapur kan. Tengok dapur, duduk kat sofa, tengok dapur. Duduk kat sofa, tengok dapur. Sampaikan satu waktu tu anak saya dengan adiknya 5 tahun toleh belakang. Tengah tengok toleh belakang. Mama, the black lady is behind us. Saya perlahankan suara TV. Saya baca ayat kursi sambil saya peluk anak saya kiri dengan kanan kuat-kuat. Saya baca Casey. Baca. Rasa meremang Casey, meremang. Mama, I'm scared. Baca dan baca. Pendengar Misteri Jam 12. Baca sampai habis Casey. Anak saya, Mama. Tiba-tiba perasaan meremang. Perasaan seolah-olah ada benda dekat belakang. Hilang Casey. Pertama kali saya tanya dengan anak saya, Farhan, is the black lady behind us? Anak saya toleh. Mama, the black lady is not there. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Adakah anda pencinta muzik dan anda ingin ketahui trend dan hiburan terkini? Memperkenalkan Mi Radio yang terbaharu. We go breaking up like cell phones when I speak, 'cause you don't listen when
Nikmati muzik yang lebih jelas. App radio pertama di Singapura yang membolehkan anda stream secara live, mengikuti cita rasa dan mendengar secara on demand. Pengalaman mendengar radio yang luar biasa. Muat turunkan app Mi Radio sekarang dan sertai kuis di mana anda berpeluang menang percutian untuk 2 orang ke Korea. Ria 897 MM. Hati-hati Okey, terima kasih Saya cerita kisah yang kedua ni, saya pula yang rasa meremang dalam konti ni gelap memang gelap sangat-sangat. Saya dah matikan semua lampu. Jadi yang ada lampu anda lihat cahaya ni adalah daripada monitor skrin yang ada sebelah kiri, sebelah kanan dan di hadapan saya ni lah. Kalau tidak ada monitor skrin ni, saya rasa memang anda pun tak akan nampak wajah saya. Jadi terima kasih pada anda yang sedang menonton dan yang share Misteri Jam 12 live di Facebook dan di YouTube. Terima kasih diucapkan kepada semua kerana sudi bersama dengan saya. Baik, kalau sudah bersedia kita teruskan kisah. Yang lain boleh kirimkan. Kalau ada kisah boleh kirim voice note kepada saya. Anda nak kongsi kisah seram, kirimkan voice note. Daripada anda semua, anda kirimkan voice note kepada saya ke talian 97868464 Kalau di seberang tabak jangan lupa untuk tekan plus 65 97868464. Voice note anda melalui aplikasi WhatsApp. Kisah anda jangan lebih lah, antara 3 hingga 4 minit saya boleh terima. Dan kemudian pastikan bila anda sebelum anda kirimkan, anda dengar balik suara tu adakah terlampau berbisik, terlampau bising bunyi background dan kalau semua okey, sempurna, tak terlampau tak bising kiriman anda jelas, dan anda kirimkan dalam satu voice note. Jangan kirimkan sampai 3-4 voice note satu voice note seminit, kemudian lagi satu 30 saat, satu 40 saat. Jadi kirimkan dalam satu kisah satu voice note. Kalau tersalah, rekod baliklah dan hantar lagi sekali lagi Jadi kirimkan sekarang, saya nantikan voice note anda plus 65 9786 8464. Itulah talian hotline WhatsApp Ria 897 FM. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Baik, kisah berikut ini berlaku di sebuah kawasan. Ini pengalaman di kiriman yang saya terima daripada Mokhtar Husin. Katanya, Assalamualaikum Kisri. Waalaikumsalam. Pengalaman saya berlaku, ini adalah pendengar daripada Sungai Petani Kedah. Wow. Apa khabar dengan teman-teman yang sedang mendengar dan menonton dari Sungai Petani Kedah? Katanya Cik Mokhtar berkongsi pengalaman. Ini berkenaan dengan sebuah rumah yang saya tinggal untuk seketika. Yang mana rumah saya ni, saya menjalani renovasi besar-besaran lah setelah mendapat durian runtuh. Jadi bila nak renovasi seluruh rumah besar-besaran, barang-barang dalam rumah semua
terpaksa dipindahkan untuk seketika dan kami terpaksa menyewa sebuah rumah. Renovasi ini makan masa 4 bulan lebih mengikut jadual. 4 bulan hingga 4 bulan lebih. Jadi lama Casey 4 bulan. Takkan nak duduk dalam rumah yang penuh dengan habuk dan bising. Saya pun pakat dengan isteri, katanya jom kita cari rumah sewa yang murah dekat di Sungai Petani Kedah ni lah. Jadi sebelum bermulanya kerja-kerja renovasi dalam rumah saya ni, kita mula mencari rumah, dan harga sewa ni pun harus berpatutan, tidak jauh daripada rumah kami. Sebabnya kami pun nak ulang-alik tengok bagaimana keadaan renovasi dari hari ke hari. Yalah, takut nanti kerja-kerja tidak memuaskan. Jadi saya dengan isteri mula ronda kawasan Sungai Petani di Kedah ni. Jalan, pergi sana, pergi sini. Ada yang dah berkenan, tapi sewanya setakat 2 bulan. Sebabnya lagi sebulan, selepas 2 bulan tu tuan rumah akan balik lah dari luar negara. Ada pula yang berkenan, harganya pula tinggi. Ada pula berkenan jauh. Jadi kami ni akhirnya dah sampai jalan buntu, tak tahu nak pergi mana lagi untuk mendapatkan rumah sewa lah. Dan akhirnya kami telah pun menggunakan khidmat seorang ejen rumah yang kami jumpa melalui laman internet. Ejen rumah ni namanya Said. Baik orangnya. Jadi dia kata, bang, kalau abang punya kriteria ni nak sewa sementara ni susah sikit. Sebab kebanyakan rumah-rumah yang dia jaga ni, tuan rumah setidak-tidaknya minta disewakan selama lebih kurang setahun. Setahun untuk disewakan. Jadi abang nak minta 4 bulan ni, saya cuba carilah, kata Said lah, ejen rumah. Dan kita pun cakap, okey lah, tolonglah Said carikan, nanti abang kasih komisen lebih sikit lah. Saya kata Cik Mokhtar, cari. Dan akhirnya Said selepas minggu lebih, dia datang balik, katanya, bang, ada satu je rumah bang. Satu je, minta maaf bang. Saya dah usaha macam-macam, inilah satu. Pergilah dengan isteri. Dekat ke si Sungai Petani Kedah. Saya dengan isteri pergi tengok keadaan rumah ni. Rumah teres, bahagian hujung ke si, corner terrace. Okey lah, corner terrace. Jadi saya pun kata, okey, harga pun sedikit tinggi, tapi nak memilih pun dah susah sekarang, masa dah suntuk. Kita patut teruskan renovasi, kalau tidak nanti lambat. Kita pun pindah ke rumah baru ni, saya dengan isteri. Kita berdua saja. Barang-barang tak banyak kita bawa bersama. Apa yang patutlah je lah. Saya ni bekerja home base, iaitu bekerja dari rumah. Isteri saya bekerja di office. Jadi saya lebih kerap ada di rumah daripada isteri saya. Pada satu hari ni, isteri saya balik kerja agak lewat. Dia dah pun memberitahu saya, abang, sayang, balik malam hari ni mungkin jam 11 sampai rumah kot. Abang kalau nak makan ke nak tidur, tidur dululah. Yalah. Saya pun naik atas katil. Dah pukul 10, saya pun dah mengantuk. Naik atas katil, tidur Casey. Tidur. Kemudian saya cuba tahan mata sikit, nak tunggu isteri balik lah. Mata saya makin kuyu, sampai saya terus terlelap dan tidur. Jadi apa yang berlaku? Saya pun toleh, pusing, miring badan. Selepas saya dah tidur ni, saya toleh dan miring badan saya untuk tukar posisi saya tidur.
Saya nampak ada orang baring dekat depan. Dalam mata saya yang agak gelap ni, saya tengok, dah balik isteri aku. Tengah baring ke si. Dengan mata saya tutup, saya tanya, "Ma, pukul berapa balik? Asal tak kejap abang tadi?" Saya tertidur ke si. Tak tahulah isteri saya jawab soalan saya ataupun tidak. Saya tengah tanya ni, saya tutup mata, tertidur balik. Tapi masalahnya bila saya tidur, saya terganggu ke si. Sebab lazimnya isteri saya kalau tidur, dia akan miringkan badan, wajahnya akan memandang ke arah saya, tangannya akan letak dekat bahu saya, seolah-olah macam nak peluk. Jadi waktu tu bila saya nampak isteri saya dah tengah baring melurus ke si. Saya pun buka mata perlahan-lahan, saya buka mata. Gelap bilik saya gelap. Ma. Astaghfirullahalazim. Terperanjat saya ke si. Saya bangun, lompat dari katil, pergi dekat pintu, buka lampu. Saya tengok atas katil. Astagfirullah. Mama, tengok jam. Tengok jam, baru nak masuk pukul 11. Isteri saya belum balik ke si. Isteri balik 11 lebih. Sekarang baru nak masuk jam 11. Astagfirullah. Ke si, saya nampak apa ke si? Dekat atas katil, pocong sama berbungkus macam makhluk pocong baring atas katil sama di sebelah saya. Saya sampaikan membungkuk untuk jenguk bawah katil. Tak ada orang. Bayangkan, rumah ni saya sewa ke si. Saya tak tahu apa latar belakang rumah ni. Saya sewa untuk 4 bulan sebab rumah saya renovasi. Isteri belum balik. Saya telefon isteri. Tengah telefon isteri, tengah nak telefon ni, angkat telefon, baru nak tekan, tok 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 tok. Isteri aku dah balik. Alhamdulillah. Letak telefon, pergi dekat pintu. Saya buka pintu ke si. Pergi menuju ke arah pintu rumah. Depan pintu saya pun buka pintu. Mama? Tadi dengar isteri aku ketuk pintu. Mama? Tak ada orang dekat depan. Saya tutup balik pintu, masuk dalam, saya tekan lagi. Tekan telefon. Isteri saya jawab, "Hello?" Mama, kat mana ni? Dalam perjalanan bang. Lagi 10 minit, 15 minit sampailah. Tak maaf bang, banyak sangat kerja. Besok audit bang. Jadi hari ni kena... Tak apa. Abang faham. 10-15 minit je. Mama ada kunci tak? Ada. Okey. Abang tidur balik Nanti mama buka pintu sendiri Ya. Masuk balik ke si. Masuk balik dalam bilik, lampu tak tutup, baring atas katil, tapi pintu bilik saya tutup. Ruang tamu dia seram ke si. Tengah baring atas katil, berpeluk tubuh. Mana isteri aku tak balik ni? Ya Allah. Tiba-tiba dengar orang buka pintu. Alhamdulillah, isteri aku dah balik. Tunggu. Isteri aku balik, kenapa tak buka pintu bilik? Kenapa tak masuk bilik ni? Mama, saya dengar orang buka pintu, tapi isteri tak masuk bilik. Saya panggil isteri tak menyaut. Mama? Tiba-tiba saya dengar sumpah kata Encik Mukhtar dari Sungai Petani Kedah.
Rumah yang saya sewa ni KC, tak tahulah rumah apa. Saya panggil, Ma. Tak ada orang menyahut. Assalamualaikum. Mama? Mama ke tu? Ma, jangan main-main, Ma. Ma? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, kisahnya ada sambungan panjang tapi saya mati dekat situ, jadi dia lebih suspend tapi sebenarnya kata ada sambungan lah selepas saya dengar orang beri salam suara halus, kata Encik Mokhtar. Dan dipendekkan cerita, saya tengok baca kiriman ni, katanya di sini saya tanya dengan ejen dan tuan rumah berkenaan dengan rumah ni. Sebenarnya rumah ni tak ada apa-apa sejarah pun yang menakutkan. Akan tetapi rumah ni dah kosong, dikosongkan dalam jangka waktu begitu lama. Dah dikosongkan dalam jangka waktu begitu lama. Sebab tu bila saya datang dengan isteri untuk tengok rumah ni, dekat luar halaman rumah tu rumput dah jadi lalang ke si. Jadi itu adalah satu tanda-tanda rumah ni dah lama terbengkalai ataupun dibiarkan. Jadi bila saya kata pada ejen ni saya nak betul nak potong ni semua, nak bersihkan sedikit halaman ni, dan ejen pun beritahu tuan rumah upah seseorang untuk datang bersihkan halaman rumah, belakang rumah. Dan yalah, dia pindah tu, rupa-rupanya rumah tu dah lama dikosongkan. Oh yalah, saya dekat sini saya dekat sini, saya pula yang rasa seram. Tiba-tiba hari ni cerita seram-seram pula Kenapalah saya pilih cerita seram? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Baik, terima kasih semua. Dan pada anda sedang mendengar Misteri Jam 12, yang sedang mendengar, yang ada di Facebook, di Instagram pula, di Facebook, di YouTube dan dengar live melalui Mi Radio ataupun FM Radio. Terima kasih. Ada kata di sini, KC sedang mendengar live. KC, saya tengah dengar live di rumah dengan adik saya. Maklumlah cuti sekolah, dapat dengar MJ12 pada hari Rabu. Kalau tidak, YouTube je lah KC. Anyway, kisah malam ni seram. Saya daripada tidur atas katil, adik saya tidur atas katil, sebelah menyebelah, single bed. Kita terus tolak katil. Rapat kan? Seram sih. Anyway, good. Cerita malam ni best. Okey, terima kasih. Kita ada Nik Hasnah. Nik Hasnah pula. Nik Rosnah. Nik Hasnah. Nik Rosnah kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Zul Hilmi dengan Ninik saya sedang mendengar. Amboi, comelnya cucu dengan Ninik dengan MJ12 MJ12 malam ni best lah kisah yang diceritakan. Harap dapatlah tengahkan lagi kisah yang best-best. Terima kasih pada Zul Hilmi dan ini anda, Nik Rosnah. Kita juga ada siapa ni? KC, saya masuk JB KC. Ini dia katanya dekat JB, dekat kawasan custom ni pun ada yang mendengar MJ12 KC. Oh ya ke? Okey, terima kasih kerana mendengar MJ12. Yang ini daripada
Encik Rahman katanya, bro tengah memandu Grab dari Malaysia sekarang ini, ya, di kawasan Johor. MJ12 malam ni mantap, keep up the good work. Salam daripada saya di Johor Bahru. Okey, terima kasih. Itu antara kiriman komen yang saya terima melalui aplikasi WhatsApp di WhatsApp talian hotline Ria 897. Jangan lupa kirimkan voice note. Saya perlukan voice note dari anda. Anda kirimkan sekarang voice note kisah misteri anda yang anda boleh kongsi. Dan Assalamualaikum KC, cerita malam ni memang best, terbaik daripada Ajit dan Yasmin dari Cermai 3 Taman Kota Masai Pasir Gudang. Okey, terima kasih pada anda, ya. Yasmin dan Ajit ataupun Ajit dan Yasmin. Kita ada siapa lagi ini daripada di mana ni, di YouTube saya dari Bedok SG. Okey, namanya siapa ni, Irin Aida. Novia Santi teringin nak pergi Singapura jumpa dengan Casey. Tak payahlah jumpa saya kat Facebook ni ni live ni YouTube. Mana ada dulu 20 tahun yang lalu tak ada kaedah teknologi ni jadi sekarang dah ada, senang. Ni boleh jumpa ni, berjumpa di alam siber. Azmin Wan, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Muhammad Hazim, saya dari Putrajaya KC. Okey, terima kasih orang Putrajaya. Hai KC, hello. Mira Kis. Seterusnya Kamarudin Nora Yurallah. Dia ketawa Ketawa pasal apa saya tak tahulah. ZYY Gamer KC Power, terima kasih. Arif Irfan, hai KC dari KL. Apa khabar orang Kuala Lumpur? Ya, apa khabar orang KL? Lama sudah tak berjumpa. Ewa. Zul Hakim, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam dari Sabah. Sabahan, apa khabar? Kita juga ada yang ini daripada Nur Atika. Katanya Assalamualaikum Nur Atika. Waalaikumsalam dari Pasir Mas Kelantan. Apa khabar orang Kelateh? Ya, kecek Kelateh ke sini Yang seterusnya kita juga ada Nur Atika. Yang ini Natasha Zulaika. Salam kenal KC dari Shah Alam Section 7. Okey, terima kasih pada anda. Assalamualaikum KC Zulfakri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Sub It's Iza, salam dari Ishun. Terima kasih orang Ishun. Kita juga ada siapa lagi sedang mendengar. Yang ini daripada Said Adni dari Shah Alam Selangor. Memang mantap MJ12. Terima kasih. Itu antara kiriman yang saya terima di Facebook, di YouTube. Ya, terima kasih pada anda. Dan saya akan teruskan kisah, mungkin satu atau dua lagi kisah sebelum saya berehat seketika. Malam ni rasa seronok nak kongsi lebih banyak kisah. Jadi itu daripada tadi saya on air belum main lagu lagi Jadi lagi 2 kisah. Dan kalau ada voice note, kirimkan sekarang kisah anda melalui voice note. Saya akan cuba ketengahkan voice note anda. Kirimkan segera ke talian +65 9786 8464, ya, +65 9786 8464. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Okey, saya akan kena putarkan iklan dulu, ya. Iklan, bila saya putarkan iklan, saya akan matikan audio. Jadi ini iklan-iklan ni akan kedengaran lebih kurang dalam seminit Jadi kita kembali selepas iklan untuk Misteri Jam 12. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Ria 897 MM. Nak, hati-hati anak. Kisah berikut ini adalah kiriman yang saya terima daripada Roy Abdullah
Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Roy Abdullah, berasal daripada Pasir Gudang, Johor. Nak berkongsi pengalaman kisah misteri pada KC. Harap KC dapat bacakan untuk pendengar Misteri Jam 12. Kejadian ini berlaku di rumah makcik saya. Ini berlaku pada musim durian. Musim durian ni kisah seronok. Kita akan duduk pada waktu malam, ya. Lewat malam, berbekalkan dengan bakul dan juga helmet motosikal. Nanti kita duduk dekat one corner, katanya Roy, kata Roy lah, duduk dekat one corner dengan saudara saya. Tengah duduk sambil isap rokok, kita akan berborak-borak. Nanti akan dengar bunyi tup, tup, tup. Itu bermakna durian jatuh. Dan helmet ni memang penting. Kalau tengah jalan nak cari durian jatuh dengan lampu suluh, tiba-tiba lagi satu durian jatuh kena kepala, bocor kisi. Jadi kita akan gunakan helmet. Saya dengan saudara saya akan lari masuk dalam. Lari, tak payah bawa bakul. Kita tengok suluh mana dulu. Okey, sana, nampak. Saya dengan saudara saya lari, ambil durian, keluar balik, masuk dalam bakul. Jadi itu yang kita buat. Wah, seronok Macam itu rupanya nak petik durian Saya ingatkan panjang pokok petik. Tak adalah. Jadi katanya Roy, waktu tu saya dengan saudara saya tengah duduk tau. Tengah duduk, durian jatuh lagi. Saya dengan saudara saya pun lari. Ambil durian, letak balik dalam bakul. Tengah duduk, tiba-tiba saudara saya ni suluh lah. Tengok bakul, lagi sikit lah lagi mungkin 3-4 biji lagi. Kita balik lah. Okey lah, saya pun suluh lah. Tengok durian mana yang besar. Tengah tengok suluh-suluh atas pokok. Nanti. Dia ambil lampu suluh saya. Dia suluh dekat satu daerah ni. Apa tu? Dekat atas pokok kita nampak kain putih. Pokok durian KC, kain putih. Waktu tu saya dengan saudara saya dah, aku rasa kita angkat durian ni pun balik pun cantik lah. Tahu tak apa, jom lah. Saya pun angkat lah durian. Dia pegang sebelah bakul, saya sebelah bakul. Kita jalan kaki. Tak jauh, tapi waktu malam ni agak gelap dekat kampung ni. Jadi perjalanan memakan masa lebih kurang 10 hingga 15 minit lah nak sampai ke rumah ni. Rumah makcik saya. Tengah jalan KC, dengar bunyi benda bersayap besar. Saya dengan teman saya, dengan saudara saya pun toleh tengok atas, tengok kiri kanan. Dan kemudian bila saya nak suluh, saudara saya kata, dah jangan nak suluh-suluh, cepat. Kita jalan makin laju. Makin dengar bunyi sesuatu bersayap KC, macam terbang ikut kita dari belakang. Waktu tu dah tahu dah ada benda tak kena ni. Kita lari lintang pukang dengan bakul durian tu. Lari. Sampailah dekat satu kawasan ni. Nampak rumah makcik saya. Dalam hati, ya Allah, terima kasih lah. Kita lari sampai dekat depan. Tiba-tiba dengar bunyi perempuan menangis KC. Sumpah, ini kejadian berlaku pada saya, terjadi pada Roy dan juga saudara saya. Dengar perempuan menangis. Anda bayangkan waktu tu dalam malam, seorang diri dalam hutan. Dah sampai ni, depan rumah makcik ni. Selamat dah sampai. Baru nak langkah, tiba-tiba
Saya tengok saudara saya tengok saya. Bab ni kelakar sikit Dah lah semalaman penat lelah tunggu durian turun. Bakul durian kita tinggalkan, lintang pukang lari ke si. Balik rumah, sampai depan pintu, tuk 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 tuk. Assalamualaikum. 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 Makcik saya buka. La haula wala quwata illa billah. Apa ni bising-bising malam-malam? Mana bakul durian? Tercungap-cungap kita dibuatnya. Kemudian saya kata pada makcik saya lah, kata, bakul durian dekat belakang lah. Mak Long ikut kejap ambil durian kenapa tak bawa naik? Panjang cerita. Mak Long saya pun keluar dengan saudara saya. Jalan sampai dekat kawasan tu. Oi, jauhnya tinggalkan durian. Angkat bakul saya dengan saudara saya. Mak Long saya dekat depan jalan-jalan. Kita jalan berebut-rebut ke si. Semua nak dulu. Termengah-mengah dibuatnya. Sekian, terima kasih. Ayolah. Okeylah seram juga malam-malam tengah lepak dekat ladang durian. Tiba-tiba nampak kain putih. Siapa yang tak lari Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, kita teruskan dengan voice note yang saya terima pada malam ini. Apakah kisah yang dikongsi sama? Boleh silakan untuk berkongsi voice note anda. Yang ini dari siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Casey. Nama saya Citra. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia daripada Hong Kong. Saya kerja di Hong Kong sudah 4 tahun lebih. Saya punya job jaga bos laki-laki saya yang terkena sakit MND. Bos saya sakit dah 5 tahun dan saya jaga dia 4 tahun lebih. So saya datang sini, dia masih boleh bergerak lah. Tapi jari kelingking dia, kalau tak silap saya yang bagian kiri yang tak boleh bergerak. Lama-lama punya masa dia lumpuh total, tak boleh bergerak. And 2016 dia tak boleh bernafas tau. So kena pakai alat bantu, breathing machine pula dia nafas. Dia pakai breathing machine ni, kena operate kat leher dia, taruh tiup kat dalam macam tu tau. So dia tak boleh makan, tak boleh minum air, tak boleh berbual. Macam mulut dia boleh bergerak berbual macam, tapi tak keluar suara lah. And pasal tu dia kena operate juga kat perut dia, taruh PEG, tiup boleh buat minum susu, minum obat macam tu lah. So job saya hanya jaga dia. And ada lagi satu pembantu buat kemas rumah and masak. And bulan lepas di 20 pak bos saya meninggal Casey. Tiba-tiba je pagi dia sesak nafas, macam tak boleh nafas lah. Pelan-pelan SpO2 dia turun. So saya panggil majikan saya, suruh telefon ambulans. Telefon ambulans, masuk hospital. Kalau tak silap 15 minit after sampai hospital, pak bos saya meninggal dunia. And semalam adalah upacara pembakaran jenazah dia. So semalam malam saya pergi tempat dia kurang punya sembahyang. And then bos saya itu Kristin. So ada apa yang patut diorang buat sembahyang lah. And ending semua orang kena tengok dia punya jenazah kan. Jenazah dia taruh kat dalam satu ruangan macam tu. So satu persatu semua orang tengok dia punya jenazah. Saya last tengok. Saya memang sengaja saya last tengok pasal saya nak tengok dia lama-lama berdiri kat tepi jenazah dia lama-lama. Sedih kan sih. Dia orang jaga saya baik, tak macam helper tau. Dia orang jaga saya baik macam family. So saya pun jaga dia macam bapa saya sendiri. Saya sadar nangis,
kayak macam apa macam ditinggal bapak saya sendiri meninggal macam tu tau. Saya nangis meratap dia, tengok jenazah dia. Lama 10 minit lebih saya berdiri kat tepi dia. Lepas tu saya keluar. Di ramai-ramai tu orang kat luar. Saya ternampak tu Casey. Tak tahulah itu memang betul ke arwah bos laki-laki saya ke hanya ilusinasi saya tak tahu lah. Tapi saya nampak dia macam dia senyum je tengok saya. Senyum je, macam muka dia semua everything sama macam dia sebelum dia meninggal lah. Tapi tak tahulah itu memang ilusinasi saya saja ke memang itu benar adalah arwah Pak Bos saya. Terima kasih Casey. Dari dulu saya pendengar setia MC12 dari 2009 time saya kerja kat Singapura sampai saya kerja kat Hong Kong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh pada pendengar kita dari Hong Kong. Di bosnya, majikannya baru saja meninggal dunia dan kemudian awal tadi katanya terasa macam ternampak majikannya datang kembali. Dan dia sayang majikan kerana majikannya, seluruh keluarganya menganggap dia dah macam keluarga.